TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Tentunya anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Kita sama-sama dalam slot sukses SPM 2022. Nama saya Hanif Sean. Dan hari ini saya rasa mata pelajaran kita begitu menarik. Ada irama, ada not, ada harmoni. Mesti dah boleh tekakan apa yang kita nak belajar ni. Tentunya pendidikan muzik. Kalau nak tahu siapakah guru penyampai kita hari ini, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah tahu siapakah guru penyampai kita, iaitu Cikgu Wan Mazni atau Cikgu Wan ya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Baik. Alhamdulillah, saya rasa kita bersemangat Cikgu nak belajar sama-sama. Saya pasti murid-murid di rumah semua ingin menjadi murid yang cemerlang dalam SPM nanti. Ya, insya-Allah. Cikgu, baiklah, bersama kita hari ini kita juga ada 4 murid dalam talian. Boleh Cikgu tolong perkenalkan murid-murid kita? Okey, bersama kita pada pagi ini kita ada 4 orang murid daripada SMK Bandar Baru Sentul. Yang pertama, saya perkenalkan Athens. Okey, Athens boleh main ukulele, angklung dan juga petu gamelan. Kita ada Ain. Okey, Ain boleh main kompang, boleh main bonang. Okey, kita ada Syafiq, keyboardist lah di Sekolah Bandar Baru Sentul ni. Keyboardist boleh main angklung, boleh main gamelan, dan juga kita ada Aina yang boleh menari juga. Boleh main gamelan dan juga keyboard. Okay. Begitu berbakat juga murid-murid dalam talian kita hari ini Cikgu. Baiklah, Cikgu, perkenalkan topik kita, apa yang Cikgu ingin berkongsi dengan kita hari ini? Okey, hari ini sebenarnya nak berkongsi tentang soalan nombor 4 dalam pendidikan muzik SPM. Tetapi fokusnya adalah topik-topik yang terdapat dalam tingkatan 4. Tajuk utama ialah soalan nombor 4 SPM itu sendiri, iaitu analisis skor. Itulah dia topik yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu analisis skor. Analisis skor Cikgu ya. Baiklah Cikgu, saya rasa kita semua dah tak sabar-sabar ni nak mula pembelajaran kita. Boleh kita mulakan Cikgu? Okey, terima kasih. Alright, kita pergi kepada apa itu analisis skor. Okey. Alright, analisis skor tingkatan 4. Okey, pertama sekali pada hari ini cikgu nak kongsikan kedudukan kat mana soalan analisis skor ni dalam kertas 1. Nanti kita tengok sekejap lagi dan kita nak tahu apa itu analisis skor. Dan yang ketiga, cikgu nak perkecilkan lagi skop dia supaya pelajar murid-murid lebih faham, iaitu dalam analisis skor ni cikgu nak tunjuk contoh soalan yang mungkin ditanya dalam aspek irama. Mungkin juga analisis skor ni akan ditanya dalam aspek melodi dan semua aspek yang cikgu merahkan di di slide. Okey. Alright, format kertas 1. Okey, yang ni kedudukan kat mana sebenarnya soalan yang kita nak bincangkan hari ini, topik yang kita nak bincangkan hari ini. Seperti mana yang sedia tahu, kertas muzik SPM kertas 2 ada 5 soalan. Ada 5 soalan dan soalan pertama irama, soalan kedua melodi, soalan ketiga mana-mana gabungan, harmoni, terminologi dan mana-mana gabungan. Dan sebenarnya ini adalah soalan bahagian A. Kemudian kita ada soalan bahagian B. Di sinilah berlakunya ada soalan berkenaan dengan analisis skor, di mana kesemua pengetahuan yang kita ditanya pada soalan nombor 1, 2, 3 dan 4 dirangkumkan menjadi satu soalan untuk mengenal pasti murid-murid faham tak tajuk-tajuk utama dalam pendidikan muzik. Okey. Seterusnya, apa itu analisis skor? Seperti yang cikgu cakap tadilah, analisis skor adalah gabungan pengetahuan. Sebenarnya skopnya adalah notasi muzik. Okey, notasi muzik kita kan belajar mula-mula sekali irama yang semi brief, bulat dan sebagainya. Yang kita pernah belajar, ingat lagi Ethan, ya. Dan kita belajar melodi, scale, nada dan sebagainya.
Inilah pengetahuan yang kita dah tahu, kita gabungkan dalam soalan analisis skor. Okey. Inilah dia secara mendalam lagi. Bila pergi kepada soalan nombor 4, analisis skor, di dalam tu ada 10 soalan. Okey, 10 soalan. Okey, apakah agihan pemarkahan dia, di mana bahagian yang pertama yang paling besar sekali ini yang dikatakan dirangkumkan, iaitu mana-mana, dia boleh tanya mana-mana soalan irama ke, melodi ke, harmoni ke, terminologi, mana-mana pengetahuan boleh ditanya dalam analisis skor ni. Dan yang terakhir sekali ialah dalam soalan nombor analisis skor ni juga kita ada ditanya tentang nilai murni. Okey, faham ke ni Syafi apa yang cikgu cakap hari ni? Apa dia soalan analisis skor? Okey, cikgu seorang cakap, Syafi faham tak? Bila cikgu cakap analisis skor, apa dia Syafi? Apa yang Syafi faham? Kongsikan pendapat Syafi kepada kongsikan kita. pendapat Syafi. Cikgu sorang-sorang tapi nak tahu faham ke tak ni Syafi, Ethan, Ain. Okey, sesiapa. Apa dia analisis skor? Syafi ingin cuba Syafi. Syafi ke Ethan ke, siapa nak cuba? Kalau cikgu kata soalan analisis skor ni apa dia? Analisis skor ni dia menganalisis skor mudah dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran notasi muzik. Okey. So pengetahuan notasi muzik tu termasuklah aspek apa tu yang dihitamkan tu? Aspek irama, aspek apa lagi? Melodi, harmoni dan teknologi muzik. Okey. Baik cikgu, saya rasa sangat menarik. Banyak yang Cikgu Wan ingin kongsi dengan kita hanya mengenai analisis skor tentunya. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak belajar dalam Sukses SPM 2022. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022. Sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan muzik. Dan topik kita hari ini sangat menarik, iaitu analisis skor. Bersama saya ialah Cikgu Wan. Cikgu, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada irama dan melodi. Ya, dalam bahagian ini, segmen ini kita akan fokus soalan analisis skor dalam aspek irama dan melodi. Menarik cikgu. Jom boleh kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu. Dalam aspek irama, inilah sebenarnya kemungkinan yang boleh ditanya oleh guru di sekolah. Soalan berkenaan dengan irama. Dia boleh tanya tentang not dan tanda rehat, boleh tanya pasal berkenaan dengan meter. Okey, ini ialah apa yang boleh ditanya, ya, skop dia. So, contoh soalan yang pertama yang cikgu nak bagi contoh hari ini ialah soalan yang berkaitan irama tentang nilai not dan tanda rehat. Okey, bila soalan tanya berkenaan dengan berikan komen anda tentang nilai not yang terdapat, nilai not dan tanda rehat yang terdapat di dalam keratan skor yang diberi. Okey, siapa boleh cuba? Agak-agaknya apakah nilai not yang digunakan sepanjang keratan lagu ni? Siapa nak cuba kat sini? Kan dah belajar kan daripada tingkatan 1 berbagai nilai not. Sekarang ni letakkan sekali, kita nyatakan apakah nilai not yang terdapat di dalam keratan ni. Okey, siapa nak cuba? Tu Ethan dah garuk kepala, bolehlah jawab. Okey. Siapa nak jawab? Ya? Boleh. Please. Silakan. Okey, silakan Syafi, Aina, Ain. Okey. Siapa nak jawab? Kita boleh cuba je. Kan. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, kita belajar dari kesalahan kita. Betul. Okey, silakan. Okey, cepat. Saya rasa Syafi nak pasang mic. Okey, silakan Syafi. Boleh kita dengar daripada Syafi. Kita gili-gili. Lepas Syafi, Ain. Lepas tu Ethan. Lepas tu Aina. Baru adil. Okey, silakan Syafi. Apakah nilai not yang digunakan sepanjang keratan lagu ni? Nilai not yang digunakan ialah quaver, Okey, kita ada quaver di awal lagu lagi. meaning,
Okey. Crochet. Crochet. Itu saja. Betul? Kita ada minim, kita ada quiver dan kita ada crochet. Ada lagi tak selain daripada tu? Tak ada. Tak ada. So, cara kita menjawab soalan tu, itu kalau Syafi jawab macam tu, itu dah satu markah untuk Syafi. Tetapi untuk soalan analisis skor ni, kita perlu jawab dalam ayat yang lengkap. Bukan setakat nilai not yang ada ialah crochet, quiver, minim. Itu ringkas sangat. Jadi kita kena buat dalam ayat yang lengkap. So ayat yang lengkap, cikgu dah bagi contoh kat sini. Ulang balik Syafi, gunakan ayat lengkap dan isi jawapan. Okey, ini ayat yang lengkap. Nilai not dan tanda rehat di situ ya cikgu? Betul. Right. Nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepanjang skor lagu ini ialah Okey, jawapan yang Syafi bagi tadi. Baru boleh Syafi dapat markah yang sebenarnya satu. Okey, apa dia? crochet, Ya. quiver Ya. dan minim. Bagus. Itulah contoh jawapan untuk soalan irama skop yang pertama, iaitu berkenaan dengan nilai not. Ada dua cara, sama ada pelajar murid nak jawab dalam kataan yang sebenar. Okey, sekejap ya. Okey, dalam perkataan ataupun tuliskan grafik dia. Okey, nilai-nilai not, crochet, quiver dan minim. Okey, seterusnya kita soalan irama yang kedua. Okey, skopnya adalah meter. You ada belajar meter daripada tingkatan 1 hingga sekarang tingkatan 4. Okey, mungkin I boleh cuba dalam soalan meter, kalau soalan ataupun ujian tanya, berikan komen anda dari segi penggunaan meter lagu sungai. So, apakah jawapan yang I akan buat kalau soalan tanya macam tu? Okey, Ain. Lagu sungai menggunakan meter 44 yang bermaksud 4 crochet dalam 1 bar. Bagus, Ain. So, kalau Ain jawab macam tu, yang tadi tanda rehat, kalau Ain jawab yang meter tadi tu, meter yang digunakan adalah meter 44, 1 markah, dan Ain terangkan lagi apa maksud 4, maknanya setiap bar ni mempunyai 4 detik crochet. Okey, dapat 2 markah. So, Ain akan dapat 2 markah penuh untuk soalan meter. Okey, seterusnya adalah kita ulang balik. Berdasarkan nilai not dan tanda rehat, apakah yang murid dapati nilai not dan tanda rehat yang digunakan dalam lagu sungai? Aina? Ya? Lagu sungai ni menggunakan not dan tanda rehat apa? Kombinasi apa? So, analisa skor ni satu je. Nama lagi analisis. Kita kena tengok daripada awal hingga akhir. Itulah soalan analisis skor. Kita tak boleh tengok satu je baris, boleh jawab. Tak boleh. Kita kena tengok daripada mula hingga akhir. So, apakah nilai not yang digunakan dalam lagu sungai ni? Semi-brief, Okey, semi-brief. Aina jawab semi-brief lagi. crochet, Cuba guna ayat yang lengkap. nilai not yang digunakan sepanjang skor lagu ini ialah Okey, boleh. semi-brief, Semi-brief, minim, minim, okey. crochet, Okey, mana crochet? Dan quiver. Okey, crochet dan quiver. Ada lagi tak yang lain, Ethan? Yang kita terlepas pandang sama-sama. Okey, betul. So, kita ada 4 saja. Ini yang menjadi kesalahan murid-murid menjawab soalan analisis skor bahagian nilai not dan tanda rehat. Ramai tertipu dengan nilai not semi-brief. Tetapi ingat, dah belajar kan apa maksud tanda tie. Tanda tie ni kita lanjutkan bunyinya sehinggalah ke not yang sebelah. So, nilai not. Okey, kali ini kita bicara tentang nilai not yang nilai dia besar. Kalau kita tengok kat sini, okey, yang pertama tadi betul. Tapi kita tengok pada yang kedua, kalau kita nak berbicara tentang nilai not terbesar dan terkecil, selalu murid-murid membuat kesalahan. Nilai not terbesar, rasa-rasa apa item kat sini? Semi-brief. Semi-brief. Selalu murid-murid ini menjawab semi-brief. Sedangkan jawapan dia yang sebenar ialah nilai not terbesar ialah semi-brief dicampur dengan satu nilai crochet. Sebab dia ada tanda kaitan ataupun tanda tie.
kata ni kita lanjutkan bunyi. Contohnya kalau yang ni saja do 4 je nilai dia, tapi kena lanjutkan lagi sehingga 5. Do sampailah ke 5 tu. So nilai not yang terbesar kita lukis gambar semi brief campur dengan satu crochet, itu yang terbesar. Okey. So nilai not, okey, yang ni ialah menjawab soalan nilai not, dan tadi kita senaraikan nilai-nilai not. Yang kedua, kita juga boleh bercakap tentang nilai not terbesar dan terkecil. Ini dimaksudkan nilai not yang terbesar ialah bukan semi brief tetapi gabungan semi brief dan juga crochet. Okey. Nilai not terkecil. Okey, kita tengok pula dekat sini nilai not terkecil. Nilai not terkecil apa dia dalam lagu sungai? Aina. Dia ingin cuba. Siapa dia? Aina juga. Okey, Aina. Silakan. Quiver. Okey, quiver. Okey. So nilai not terkecil lah quiver. Ada tak tanda rehat yang digunakan? Yang tanda rehat terbesar dan terkecil? Ethan. Tanda rehat quiver. Quiver. Terbesar pun quiver, terkecil pun quiver kan? So jawapannya ialah okey. Inilah dia. Nilai not terbesar ialah satu semi brief campur dengan crochet, dan kita ada nilai terkecil quiver, dan nilai tanda rehat terbesar terkecil adalah tanda rehat quiver. Okey, murid-murid semua, banyak poin yang kita boleh jawab dalam soalan ni. Okey, tapi kita hanya peruntukkan, biasanya dalam satu analisa skor dia ada bagi 4 soalan yang dia tanya. Murid janganlah, saya tahulah tentang nilai not, nak bagilah banyak-banyak poin. Jangan macam tu. Nak bagi lebih tak apa, tapi jangan lupa ada 4 poin ni dibahagi kepada 8 bahagi 2, berapa semua? Setiap peruntukan untuk setiap satu kita ada 2 markah. So sekurang seperti itulah dia kata mana-mana 2 jawapan. Bagilah 3 jawapan yang betul, tapi yang dikira hanyalah 2 sahaja. Sebab biasanya 8 markah ni maksudnya dia ada 4 benda lain. Mungkin dia tanya nilai not, dia tanya meter dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan meter yang ini yang dijawab oleh Ain tadi. Sama juga, lagu sungai menggunakan meter apa? Syafiq? Kalau soalan tanya, berikan komen anda tentang lagu sungai dalam aspek meter. Okey, apa jawapan dia? Siapa-siapa saja. Meter yang terdapat dalam lagu sungai ialah meter 44. Okey. Yang bermaksud Satu markah kat situ. 4 detik crochet dalam satu bar. Very good. Betul. 2 markah penuh untuk soalan meter untuk Syafiq. Okey, tu inilah dia punya ni lah. Okey, seterusnya. Bagus. Seterusnya kita pergi kepada corak irama. Kemungkinan juga dalam aspek irama ni ada soalan mungkin ditanya dalam aspek corak irama. Tetapi buat masa sekarang jarang, tetapi jangan terlepas pandang ataupun memberi fokus tentang corak irama. Corak irama ni seperti air main kompang. Air main kompang, rentak masri dan sebagainya, kita memukul satu rentak tetapi tak ada melodi. So ini adalah pattern. Kita panggil pattern ataupun corak. Corak ini, okey. Ada lagi tak kita jumpa di tempat lain? Okey, corak ini kita panggil corak irama. Apa dia maksud corak irama? Kita ada quiver, crochet. Ada lagi tak kita jumpa tempat lain corak seperti ini? Corak seperti yang ada di bas 1 dan 2. Ethan, ada lagi tak? Aina, kita jumpa corak irama ni. Corak irama di bas 1 dan 2, ada lagi tak kita jumpa di mana-mana di dalam lagu ni? Okey, silakan. Ada lagi tak kita jumpa? Aina? Ada. Ada kat mana tu? Corak irama bas 1 dan 2, corak dia bukan not. Not tak semestinya sama. Kita nak tengok corak dia. Kat mana lagi tu jumpa Syafiq? Bar 3, bar 4. Sama tak? Bar 3, 4. Sama kan? Guna kuih. Okey, lagi? Bar 5, bar 6. Okey, bar 5, 6 sama tak? Sama. Okey. Bagaimana pula dengan bar 7, 8? Bar 7, 8? Sama tak dengan corak irama bar 1, 2? Bar 8 je yang sama. Okey, kesimpulannya corak irama bar 7 dan 8 tak sama dengan corak irama bar 1 dan 2. So, kesimpulan kita boleh buat ialah
Boleh bacakan sekali lagi. Aina, bacakan yang atas sekali tu. Corak irama bar 1. Apa dia, Aina? Tak boleh nampak Siapa boleh nampak di skrin ni apa yang dipaparkan? Corak irama pada bar 1 dan 2 paling banyak digunakan iaitu sebanyak 3 kali, iaitu pada bar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalan ini jarang ditanya, tetapi jangan terlepas pandang sebab kemungkinan apa saja boleh ditanya. Tetapi topik ini lebih spesifik dan lebih berfokus. Kalau dulu dia tanya, berikan komen anda tentang irama. Kalau lupa apakah komponen dalam irama, tak boleh jawab. Tetapi untuk format baru SPM yang sekarang ini, dia lebih fokus. Dia nak apa dalam konsep irama. Jadi tak ada sebablah murid tak boleh jawab dalam tajuk ini. Okey, kita pergi pula kepada tajuk yang kedua. Apakah yang terdapat dalam aspek melodi? Yang pertama sekali kita tengok subtajuk dia iaitu berkenaan dengan nada dan skil. Okey, nada dan skil. Okey, kalau semua masih ingat, apakah itu nada dan skil? Kalau semua masih ingat, apa itu nada dan skil? Ain? Nada dan skil ni apa dia? Ya, Ain? Silakan, Ain. Silakan, Ain. Apa itu nada dan skil? Sekarang cikgu nak bercerita tentang nada dan skil. Apa itu nada dan skil, Ain? Apa yang Ain faham tentang nada dan skil? Nak jawab soalan melodi ni, dia dah bagi fokus dah berkenaan nada. Tapi Ain faham ke apa itu nada? Ya, Ain? Apa yang Ain faham tentang nada? Ain dah unmute mic, Ain. Atau Aina? Ya, Ain. Silakan. Dia macam nak try cakap. Macam mana tu? Macam mana Atau yang lain nak membantu? Apa yang anda faham tentang nada? Sekarang soalan lagi berfokus. Kalau melodi ni banyak benda yang di dalam tu, dalam melodi. Tetapi sekarang dia lebih fokus. Melodi dia nak nada. Soalan dia nak tanya pasal nada lagu. Apa itu nada dan skil ni? Nada dan skil ni sama. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa yang tahu, nanti sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Kak Ain ingin mencuba juga, Ain, kalau kongsi atau sesiapa? Silakan. Tak tahu nada apa dia? Nada dan skil? Kurang pasti. Okay, C major, A minor, D major dan sebagainya, itu adalah nada dan skil. Ingat lagi yang kita, kalau skil tu ialah do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Itu ialah skil. Dia tersusun dia punya note dia. Tapi kalau dalam note dia tak tersusun dah. Dia berterabur. Tetapi dalam nada ni berdasarkan dia punya tanda nada, kita boleh kena pasti dia di dalam nada apa. So skil ni, lagu ni dalam nada apa rasa-rasanya? Okay. Dia bermula pada note C dan berakhir dengan note C juga. Dia tak ada sharp dan flat di awal lagu. Okay. Nak kita kena pasti dia tu skil apa, kita tengok di awal lagu tak ada sharp, tak ada flat. So agak-agaknya skil apa? Siapa masih ingat? Nada apa? Skil yang tak ada sharp, tak ada flat. Skil C major. Apakah nada relatif bagi C major? Dia ada dua kemungkinan jawapan. Satu, C major, iaitu skil yang suasananya ceria. Dia ada kawan dia, iaitu skil yang sama juga, tak ada sharp dan tak ada flat di awal lagu. Skil apa? A minor harmonic. A minor harmonic. Itu ialah pecahan dia lah. Kita ada skil minor. A minor, ya. A minor harmonic. A harmonic ni maksudnya kita naikkan not ke-7. Apa maksud menaikkan not ke-7? A, B, C, D, E, F, G. G ni adakah di-sharpkan, dinaikkan? Adakah G tu dinaikkan? Betul? Dinaikkan? Biasanya G biasa pula. G biasa tetapi dinaikkan menjadi sharp. Tengok, mana lagi G? Mana lagi G yang di-sharpkan? Jangan sampai cikgu syasyu lagi. G ni je yang tak di-sharp. Tapi G ni dinaikkan. Ini ialah menunjukkan dia adalah di A minor harmonic. So, dia berakhir dengan C. Sebab dia berakhir dengan C, agak-agaknya skil lagu ni adalah skil C major ke atau A minor. Kalau A minor, setiap G kena naikkan sharp. Tetapi terdapat G yang tidak di-sharpkan.
Dan akhir lagu, clue dia ialah berakhir dengan C. Agak-agak C major ke A minor? Nak jawab lagu ni. C major. Ya, C major. Biasanya kita tengok di awal lagu, kalau nak tengok not yang ketujuh, kita tengok adakah dibuat pada semua not. Contohnya not ketujuh adalah A minor, adalah G. Hanya satu G yang di-sharpkan. Tetapi G ni tak di-sharpkan. So, ini adalah salah satu topik yang akan ditanya, iaitu berkenaan dengan nada. Ini adalah di bawah melodi. Okey. Seterusnya kita tengok pula, okey, siapa boleh teka apakah cikgu tak tanya pasal pitch, tapi cikgu nak tanya apakah nada lagu kebudayaan sendi perpaduan. Siapa boleh agak? Berdasarkan not, permulaan not dan perakhiran, berdasarkan chord. Kalau ada chord lagi senang. Kalau ada chord, contohnya ada chord F, G minor dan sebagainya, lagi senang. Boleh memberi clue pada murid-murid dia di dalam nada apa. Okay, agak-agaknya lagu keratan kebudayaan sendi perpaduan ni dalam nada apa? Siapa nak cuba? Clue dia ialah kita tengok penggunaan chord. Tengok dia banyak chord apa. Scale apa? Nada apa yang ada satu flat? Siapa masih ingat? Satu flat. Ada yang cuba di sini? Oh, tak belajar cuti sekolah ni. Scale apa yang ada satu flat? Tak ingat dah. Okey, itu. Apa dia? F major. Okey, F major. Nada relatif dia? D major, D minor. Okey, betul. F major atau D minor. Tapi kalau kita tengok penggunaan chord, adakah scale ni, nada lagu ni F major ke D minor? Aina, kita tengok penggunaan chord dia. F major ke D minor? F major, sebab penggunaan chord ni bagi Q, ya. Dan lagi satu, kat sini dia mengconfusekan A, tetapi penggunaan chord dia ialah F major. Alright, kita pergi pula kepada melodi. Yang pertama, aspek nada. Yang kedua ialah pitch. Okay, pitch ni contohnya ialah setiap not ni mempunyai nama-nama yang tertentu. Okay. So, pitch yang tertinggi, pitch apa? Pitch yang tertinggi. Ada yang ingin cuba di sini? Siapa yang ingin mencuba? Pada bar mana tu? Bar. Tak nampak. Okey, tak nampak. Okey. Bar mana? Satu. Satu. Syafi kata pitch tertinggi ke? Terdapat pada bar satu. Kat mana, Syafi? Ingat kelas? Pada di tempat bertanda. Di tempat bertanda kotak tu kan? Ini ialah, okey. Bagus. Syafi confused sebab, okey, ini juga masalah dalam menjawab soalan analisis. Bar yang tidak lengkap, kita tidak panggil bar satu. Bar yang lengkap, permulaan bar. Sebab itulah Syafi cakap bar. Sebab Syafi tak sure. Yang ni ke bar satu ataupun yang ni bar satu. Jadi bar yang tak lengkap, kita tidak kira bar satu. Kita kira bar satu pada bar yang lengkap, yang mempunyai 4 nilai krocet pada bar yang lengkap. So ini adalah bar satu ke bar dua, Syafi? Bar satu ke bar dua? Bar satu. Okey, ini adalah bar satu. Jadi pitch tertinggi. Okey, bila kita kaji semula, kalau berkenaan dengan pitch, apa yang boleh kita jawab ialah pitch tertinggi, iaitu di bar satu, iaitu not D, dan ada lagi tak pitch yang tertinggi pada, okey, tak ada kan yang tertinggi, dan pitch terendah adalah C pada permulaan lagu. Sebab dia kan bukan bar satu, permulaan lagu. So kita panggil pitch terendah terletak pada permulaan lagu dan pitch tertinggi terletak pada bar satu. Baiklah cikgu, sebenarnya kita pun sudah sampai ke penghujung segmen ini. Kita akan berehat sebentar, banyak lagi tentu cikgu Wan akan berkongsi dengan kita dalam Sukses SPM 2022 di mana? Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang kita mengupas hari ini ialah pendidikan muzik dan tajuk kita ialah analisis skor. Ya, bersama saya Cikgu Wan. Cikgu, saya rasa sangat menarik kerana segmen ini Cikgu akan memberikan fokus kepada harmoni dan terminologi muzik, Cikgu. Ya, betul. Menarik tu. Kali ini cikgu akan beri penekanan tentang aspek harmoni. Di dalam aspek harmoni, sukatan yang baru, kita tak belajar lagi cadence, kita tak belajar lagi banyak perkara, kita cuma fokus satu sahaja, iaitu berkenaan dengan chord primer. Chord primer kita dah belajar scale. Jadi bila kita dari scale yang kita pelajari, kita belajar chord primer daripada scale-scale yang kita pelajari, iaitu sehingga 3 sharp dan 3 flat saja. Jadi kemungkinan soalan yang ditanya hanyalah 3 sharp 3 flat saja, ya. Dan fokusnya adalah chord primer dengan tak ada pembalikan seperti dulu lagi, kedudukan, perdu dan sebagainya tak ada. Kedudukan maksudnya pembalikan pertama, kedua tak ada. Kita cuma fokus kita nak tahu chord primer. Okey. Sebelum tu cikgu terangkanlah berkenaan dengan contoh soalan. Okey. Kemungkinan soalan yang ditanya dalam aspek harmoni ini, iaitu berikan komen anda ataupun huraian ringkas tentang pergerakan chord primer ataupun chord primer yang terdapat dalam keratan lagu. So kita tengok pada keratan lagu yang diberi. Jadi kita dah kena pasti tadi chord ni scale-nya adalah scale F major. So F major, chord primer ni adalah kata F ni dia scale dia F major, F, G, A, B, C, D, E, F. Okey, chord primer ni adalah chord yang dibina dari atas not yang pertama. Okey, not keempat ni apa agak-agaknya? F, G, A, B yang dibina atas chord not keempat, iaitu BDF. Dia disusun macam ni lagi. Sekejap kita tengok ni. Macam ni. Ni F kan. Scale-nya ialah F major. So, ini susunan not dia. F, G, A, B, flat dan sebagainya sampai F balik. Jadi chord ni, chord yang dibina atas chord yang pertama dia adalah F, chord yang keempat dan not yang kelima. Dibina pula chord ni terdiri daripada, kalau nak bina chord ialah kita ambil note dia selang-seli, iaitu contohnya ni C, E, G. Sebab itulah dia dalam chord ni kita ada C, E, G, B, D, F. Selang-seli 1, 3, 5. Sebab itu kita boleh bina chord dia 1, 3, 5 macam ni. F, F, A, C. Sebab itulah chord dia F, A, C. Yang bawah ni, nada ni ialah kita main satu note, satu persatu note. F, G, A, B, C dan sebagainya. Tetapi bila chord lebih pada satu note dimainkan serentak. Itu bezanya melodi nada ni dengan chord. Chord ni dia main serentak 3 note sekali. Biasanya main keyboard, main dengan gitar. Okey. So, chord primer terdapat dalam scale dalam lagu ni adalah kita ada F major, kita ada B flat major dan juga C major. Adakah digunakan di dalam lagu kebudayaan sendi perpaduan? So kita nampak penggunaan chord pertama, chord primer, chord 1. Ada tak chord B flat digunakan? Juga digunakan. Ya, chord 4 juga digunakan. Ada tak C, E, G? Juga digunakan. Jadi semua chord primer di dalam lagu kebudayaan sendi perpaduan semuanya digunakan. Kita boleh buat jawapan seperti itu. Okey, untuk soalan chord primer. Sama juga dengan dekat sini, ya. Sama dengan tadi. Okey, chord primer yang digunakan, so ayat dia, okey, ayat yang perlu kita tahu ialah kita mulakan dengan chord primer yang terdapat di dalam keratan lagu yang diberi, ataupun chord primer yang digunakan dalam keratan lagu yang diberi ialah chord 1 iaitu F major, chord 4 iaitu B flat major dan chord 5 C major. So kalau pelajar menjawab begitu, itulah caranya nak untuk kita skor ataupun mendapatkan markah yang maksimal dalam tajuk ini. Sekiranya ditanya. Ingat, analisa skor ni boleh ditanya. Ingat, soalan 1, 2, 3, mana-mana
mana-mana aspek saja boleh ditanya. Tak semestinya harmoni ni ataupun aspek chord primer ditanya. Mungkin ditanya meter dengan nilai not ataupun nada saja. Jadi kita tak boleh mana-mana. Soalan 1, 2, 3 yang mula-mula kan. Okey, seterusnya yang ini. Yang ini ni cikgu suka memberi pekanan tentang analisis skor dalam aspek terminologi muzik. Kat sini ramai yang pelajar ataupun murid confused ataupun tak jelas. Yang pertama sekali antara perbezaan antara dynamic antara tempo dan juga arahan persembahan. Okey. Siapa kat sini yang tahu kalau berkenaan dengan kuat lembut sesuatu lagu dimainkan itu adalah aspek apa dalam terminologi muzik? Kuat lembut dia cakap. Kuat lembut, kita nak main soft ataupun kita nak main kuat. Itu aspek dinamik ke, tempo ke ataupun arahan persembahan? Aspek apa? Ada yang ingin mencuba? Ya, Saya nampak Ain bercakap itu adalah aspek dinamik. So kalau soalan tanya dinamik, itu ialah apa tu yang perlu dijawab. Okey, kalau tempo ni adalah berkenaan dengan kelajuan lagu tu, nak main slow ke, nak main laju ke, itu adalah aspek pula terminologi dan segi tempo. Dan satu lagi arah persembahan ni di mana sekiranya satu simbol dilukis pada sesuatu. Kita bagi contoh yang lain lah. Satu simbol dilukis pada sesuatu. Okey, contohnya yang ni. Kalau simbol ni ada pada sesuatu skor, dia bukan main kuat lembut ataupun main laju cepat, tetapi dia ada kesan dia di mana kita kena ulang balik lagu ni 2 kali. Ini permulaan ulangan. Bila jumpa ulang, kita ulang sekali lagi. Ini tak payah tulis 2 kali lagu ni, tapi kita faham arahan persembahan ni berkenaan dengan kesan, dia ada arahan lah penulis lagu kepada kita bagaimana lagu ni dimainkan ataupun simbol yang ni. Tu koda. Maknanya sampai kat sini jangan main kat sini, tapi cari tu koda ni bahagian tambahan dalam sesuatu lagu. Maksudnya dia bukan main kuat lembut atau cepat nak lambat, tetapi dia ada arahan tertentu kepada pemain muzik untuk buat apa pada lagu tu. Itu ialah berkenaan dengan ini bukan tempo, tetapi yang cikgu cakap tadi ialah berkenaan dengan arahan persembahan. Kita tengok balik pada contoh soalan. Okey, terminologi muzik. Okey, ini adalah contoh soalan berkenaan sekiranya soalan bertanya tentang berikan huraian ringkas tentang dinamik yang terdapat pada keratan lagu yang diberi. Okey, kalau murid-murid tak faham tentang dinamik itu apa, mesti dijawab litabukan tak apa-apa. So, dinamik yang terdapat di dalam lagu ni hanyalah 3, iaitu MP, mezzo piano, forte dan juga semakin lembut. Kita tengok kat sini, kita belajar daripada tingkatan 1 hingga 4, kita ada F, iaitu kuat, yang bermaksud, ingat terminologi itu maksud dia ialah istilah yang panjang dalam sesuatu terminologi. Kalau simbol, ini simbol, ini simbol. Kalau maksud ialah maksud dia apa. Kalau soalan dia tanya berkenaan dengan dinamik, maksudnya kita boleh jelaskan dinamik yang digunakan pada permulaan lagu adalah dinamik yang simbol dia MP, yang bermaksud MP itu apa? Sederhana, lembut. Okey, murid-murid akan dapat dua markah kalau jawab macam itu. Pertama, dapat kena pasti betul MP itu ialah atau mezzo piano itu ialah dinamik, dan juga murid boleh menjawab ataupun boleh beritahu apa maksud dia. Itu lagi satu markah. Boleh skor 2 markah lah sekiranya murid jawab begitu. Begitu juga kalau murid dapat menjawab contohnya di awal lagu dimulai dengan MP, kemudian kita tengok contoh jawapan. Dinamik yang terdapat pada keratan skor untuk Malaysia ialah simbol MP pada awal lagu yang bermaksud sederhana lembut, 1 markah, diikuti simbol F pada detik keempat. Okey, pada detik keempat. Cuba tengok sini. Detik pertama, 2, 3. Okey, ni. Ini kan 3, ini ialah detik keempat. Dalam bar keempat. Itu yang dimaksudkan. Ya. Kita ada simbol F yang bermaksud kuat. Kemudian diakhiri simbol di crescendo dari detik ketiga hingga detik keempat pada bar 5. Apa maksud dia? Okey, crescendo ni
tiba-tiba ada pada detik ni 1, 2. Ini ialah ketiga sehingga ke 4. Itu yang dimaksudkan. Ia bermaksud lagu dimainkan semakin lembut. So dalam aspek terminologi, dalam dinamik, apa yang murid kena tahu ialah tahu apa maksud dinamik, ya, dan juga tahu dia simbol ke, dia maksud ataupun istilah. Okey, pastikan tahulah dinamik itu apa. Itu berkenaan dengan simbol-simbol yang memberi kesan kuat lembut dalam memainkan sesuatu lagu. Okey, seterusnya dari segi tempo. Tempo biasanya ditulis di awal lagu. Sekiranya soalan ataupun soalan ujian ke apa-apa bertanyakan tentang berikan huraian ringkas tentang tempo yang terdapat di dalam lagu ataupun gerakan skor yang diberi, biasanya dia berada di awal lagu. So apa yang murid kena buat? So jawab je lah. Okey, tolong bacakan seorang apa jawapan dekat situ, cikgu tulis. Okey, tolong bacakan seorang kuat. Gerakan lagu ini adalah dalam tempo. Tolong bacakan kuat-kuat seorang. Silakan. Dalam tempo model. Siapa cikgu ingin pilih, cikgu? Aina ke? Cikgu pilih Aina. Aina cepat, dia dah senyum dah tu. Cepat. Cepat Aina, cepat baca. Gerakan lagu ini. Gerakan lagu ini adalah tempo moderator yang bermaksud sederhana. Okey, moderator kat sini ini dia punya checklist dia. Maksud dia sederhana. Kita tengok sekali lagi. Biasanya berada di awal lagu. Okey, moderator kita beritahu maksud. Okey, kita akan dapat 2 markah kat situ lah. Okey, moderator ini yang dimaksudkan. Okey, ada lagi selain pada penulisan Andante, Allegro, moderator dan sebagainya, dia ada lagi satu jenis tempo, penulisan lain tempo. So contohnya begini, metronom. Tahu tak, kan dalam buku kita selalu ataupun kadang-kadang tu Andante ada dia punya kiraan dia, nombor dia. Dekat sini Andante. Kita tahu maksud Andante, tapi kelajuan dia Andante ni ialah kelajuan dia 76 hingga berapa ni? 108 kan? Tapi ditulis kat sini 1 crochet sama dengan 90. So bagaimana cara nak jawab kalau sekiranya tempo ditulis begini? So ini dia. Okey, tolong bacakan seorang macam mana nak tulis. Kalau dia tulis macam ni, Andante 1 crochet sama dengan 90. Okey. So cara nak jawab dia, Ain, macam mana cara nak jawab dia? Cikgu dah bagi kat situ contoh. Gerakan lagu ini adalah dalam tempo 10 detik crochet di dalam masa seminit. Ulang sekali lagi, gerakan lagu ini adalah dalam tempo Andante. Ini adalah dalam tempo Andante dengan kelajuan 90 detik. Dengan kelajuan sebab dia bagi kelajuan. So ini cara nak menjawab dia bagi soalan tempo yang dia penulisan dia ada bagi crochet sama dengan berapa ataupun quiver dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir dalam terminologi muzik iaitu arahan persembahan. So inilah dia list-list yang kita pelajari daripada tingkatan 1 hingga 4 tentang apa itu arahan persembahan. Arahan persembahan ini bukan berkenaan dengan kuat lembut sesuatu lagu ataupun laju perlahan sesuatu lagu, tetapi efek. Bila ada simbol tu, dia ada perkara tertentu yang perlu pemuzik lakukan. Okay? So kita tengok contoh kat sini. Kita ada kat sini ialah tanda ulangan. Tanda ulangan maknanya kita kena ulang. Tanda signal iaitu kita kena, bila dia ada bagi arahan, ini cikgu ambil sebahagian skor. Mungkin di skor yang bawah dia tulis S, maknanya kita kena ulang tempat bertanda S. S tu ialah di sini. Seterusnya kita ada tu koda, maknanya kita kena bukan mainkan semua sekali, tetapi bila sampai satu bahagian tu kita kena lompat ke satu bahagian tambahan yang lain. Yang ini kita panggil arahan persembahan, iaitu simbol-simbol. Dia ada maksud juga, kita panggil dia arahan persembahan. So dalam terminologi muzik, kesimpulannya ada 3. Dynamic iaitu berkenaan dengan kuat lembut sesuatu lagu. Kita ada tempo, kita ada laju perlahan ke lambat ke sesuatu lagu, dan juga arahan persembahan. So bagaimana cara nak jawab dia? Standby, attend pula lepas ni, bacakan contoh jawapan. Cikgu dah bagi nak cepatkan proses. Okey, contoh jawapan. Kalau simbol persembahan, okey, ini contoh dia.
Okey, apakah nak dapatkan 2 markah ni? Ini kemungkinan jawapan, tapi kita terima 2 saja. Tapi cikgu bagi tip lebih. Okey, apakah dia? Cara jawab dia, Ethan, baca kuat-kuat sikit. Ethan? Simbol arahan persembahan yang terdapat pada keratan skor yang diberi ialah simbol permulaan dan akhiran ulangan. Okey, ni simbol tai pada sabar, menafas dulu. 1 markah. Okey, iaitu simbol permulaan dan akhiran ulangan. Yang kedua? Simbol tai pada bermula detik kedua bar 2 yang bermaksud nilai not dipanjangkan nilai dari 1 detik crochet ke 3/4 detik crochet. Okey, patutnya dia nilai dia 1 tapi dipanjangkan bunyi dia. Jadi nilai dia jadi yang baru 1/3/4. Yang seterusnya 2 poin. Kalau Ethan ingat poin ni. Kalau Ethan tak ingat, okey, seterusnya apa lagi yang Ethan boleh jawab dalam soalan berkenaan dengan arah persembahan? Istilah tu koda pada detik keempat bar 6 yang bermaksud ke tempat bertanda koda. Okey, maknanya dia sambung ke tempat bertanda koda. Bermaksud dia pergi ke tempat pertama. Sampai sini dia kena lompat ke tempat yang bertanda koda. Akhir sekali, ada lagi? Ni jawapan lain yang kita boleh jawab. Katakanlah tak ingat juga nak jawab soalan lain. Apa dia ni? Silakan Ethan. Ethan, simbol akhiran. Simbol akhiran 1 juga digunakan pada bar 7 dan 8. Okey, maknanya akhiran 1 juga digunakan bar 7 dan 8. Jadi banyak poin berkenaan dengan arah persembahan yang kita boleh jawab sebenarnya, dan biasanya kita akan bagi setiap topik itu 2 markah lah. Mana-mana 2 markah. Yang betul kita akan bagi 2 markah. Okey, itu adalah berkenaan dengan arahan persembahan. Baik. So itu adalah terminologi muzik lah. Menarik cikgu, apa yang kita belajar dalam segmen ini iaitu mengenai harmoni dan teknologi. Terminologi muzik, minta maaf cikgu, teknologi pula kita dengan zaman moden ya. Baiklah, kita akan berehat sebentar sekarang ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot Sukses SPM 2022. Sama-sama kita belajar pendidikan muzik. Topik kita hari ini ialah analisis skor. Bersama saya ialah Cikgu Wan. Cikgu, apa lagi yang cikgu ingin kongsikan dengan kita dalam segmen ini? Okey, yang last kali cikgu nak kongsikan tentang soalan terakhir yang biasanya ditanya dalam analisis skor. Okey, soalan yang terakhir biasanya ditanya dalam analisis skor ni adalah berkenaan etika ataupun nilai murni. Mana-mana. Kalau tidak etika, akan ada nilai murni. Dia akan tanya berdasarkan skor yang diberi, berdasarkan lirik lagu yang diberi ke atas. Okay? Biasanya dia bagi 2 markah je lah dalam bahagian ini. Memang khas untuk etika dan nilai murni. Okey, kita tengok. Biasanya contohnya lagu sungai lagi. Mengapalah sungai kali ni Okey, lagu sungai sebab banjir kot bulan 12. Okey, lagu sungai. Okey, berdasarkan lirik lagu sungai ni, okey, dia ada bagi lirik. Okey, mungkin kemungkinan soalan yang boleh ditanya dalam aspek etika dan nilai murni. Okey, nyatakan 2 nilai murni yang terdapat dalam lagu ini untuk dijadikan amalan sebagai anak bangsa Malaysia. So kita ada kemungkinan jawapan lah. Sebenarnya dalam etika dan nilai murni ni, apa saja jawapan diterima, yang logik, yang boleh diterima memang betul. Dia tak ada salah dan silap. Tak ada. Kalau boleh diterima, maka jawapan tu diterima. So jangan tinggalkan kosong di bahagian soalan akhir nilai murni ni. Sebab ramai juga murid-murid atau calon SPM yang alamak, kita belajar muzik, ada nilai murni pula. Tak nak jawab lah, tinggal kosong. Rugi. Sebab apa yang ni logik. Macam soalan aras tinggi. Dia saja nak tanya pendapat. Okay, berdasarkan apa yang kita lihat. Okey, ini 2 nilai murni itu kita hendaklah menghargai alam sekitar, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dalam sungai. Kan nilai murni dan menggunakan sumber air sungai itu berhemah. Okey, berdasarkan contoh lain yang dalam aspek etika dan murni, berikan komen ataupun huraian ringkas berkenaan etika dan kita tengok soalan dia.
Tajuk dia, nyatakan 2 nilai murni yang dapat dipupuk berdasarkan lirik lagu Semalam di Malaysia. Okey, semalam je di Malaysia ni mesti pelancong. Okey, jawapan dia, ini dia. Okey, berdasarkan lirik, kita boleh jawab apa saja soalan. Ini contoh jawapan. Tak semestinya ikut apa yang cikgu bagi. Sekiranya kamu fikir, itu memang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu tu, kamu tulis. Kalau dia berkenaan, maka diterima. So, ini contoh cikgu bagi. 2 nilai murni yang dapat dipupuk berdasarkan lirik lagu Semalam di Malaysia ialah kita hendaklah sentiasa menghargai negara kita yang tercinta. 1 markah. Berjuang bersama dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. 1 markah lagi. Okey, cuma cikgu nak komen sedikit. Ramai murid-murid ataupun calon suka sangat tulis ringkas. Sebab ini kan analisis skor, kita memerlukan ayat yang so, dia ni di bawah bahagian esei ringkas. Esei bukannya esei macam esei bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Ini adalah esei dalam bentuk soalan muzik. Kita nak ayat yang lengkap saja. Bukan cakap hendaklah saya menghargai negara. Yang ringkas sangat. Kita kena lengkapkan ayat tu, ya. Okey, yang ini cikgu bagi tip berdasarkan calon-calon atau murid. Kalau tak ada idea nak jawab, okey, kita ada buku teks tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 yang memberi tips-tips berkenaan dengan etika latihan, etika persembahan. Okey, semuanya dah ada dalam buku teks anda, ya, untuk diulang kaji. Etika dalam permainan alat muzik, etika latihan, waktu latihan, semasa latihan, selepas, semuanya murid-murid ataupun calon boleh rujuk kepada buku teks. Ini semuanya ada dalam buku teks. Ya. Kalau cikgu nak baca, nanti panjang pula. Etika persembahan, semuanya ada dalam buku teks masing-masing. Jadi, sungai, kita tengok balik. Berikan 2 etika yang diamalkan. Tadi nilai murni. Ini adalah contoh berkenaan soalan etika. Etika dia, kalau kita jadi pemuzik, bagaimana kita nak mainkan lagu tu dengan baik. So, kita kena berlatih bersungguh-sungguh, berdisiplin, mendengar arahan ketua dan apa sajalah jawapan yang sesuai. Okey, kesimpulannya, begitulah analisis skor. Analisis skor adalah kombinasi pengetahuan soalan 1, 2, 3 yang diletakkan di dalam satu soalan untuk menguji pengetahuan murid di dalam pendidikan muzik. So, all the best untuk semua. Okey, kita jumpa lagi di lain kali. Saya serahkan balik kepada sangat Amir. menarik apa yang sama-sama kita belajar hari ini dalam topik analisis skor. Dengan itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Wan Mazni. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya pasti bukan saya saja sebenarnya, murid-murid dalam talian, murid-murid di rumah banyak belajar apa yang telah cikgu kongsikan dengan kita hari ini. Dan tentunya kita ada 4 murid dalam talian. Mereka adalah Syafi, Ethan, Aina dan juga Ain. Terima kasih kepada keempat-empat murid dalam talian kita. Cuba lambai kita di sini. Mereka begitu bersemangat hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah juga, saya rasa anda juga sangat cemerlang. Banyakkan kita belajar hari ini, banyak dah ilmu kita dapatkan. Teruskan pembelajaran anda. Saya rasa pendidikan muzik sangat menarik. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Jumpa lagi di mana? Didik TV KPM. Terima kasih semua.